Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa kita untuk kita menyambung pengajian kita pada petang bulan Ramadan ni. So kuliah kita diubah waktunya pada waktu sekarang ni lah, sementara kita menunggu untuk berbuka puasa ni, kita sambung kuliah kita, dan petang ni insya-Allah bahagian akidah insya-Allah. Jadi sebelum tu kita mulakan dengan bacaan ummul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah kitab kita ialah kitab terjemahan Kifayatul Awam karangan Syekh Muhammad Al-Fudali rahimahullah ta'ala. Tajuk kita malam ni, petang ni, ialah sifat kedua yang wajib bagi Allah. Sifat kedua yang wajib bagi Allah Ta'ala. As-sifatu tsaniyatu al-wajibatu lahu ta'ala al-qidamu wa ma'nahu adamul awaliyah. Sifat kedua yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah qidam, dan maknanya adalah tiada permulaan. Tidak berpermulaan ataupun tiada permulaan lah. Pengertian qidam. Famakna kaunillahi ta'ala qadiman la awwala liwujudihi bi khilafi Zaidin masalan fawujuduhu lahu awwal wa huwa khalqun nutfati allati khuliqa minha. Maka makna keadaan Allah itu qadim adalah tidak ada permulaan bagi wujudnya. Lain halnya dengan si Zaid umpamanya. Maka wujudnya itu memiliki permulaan, iaitu penciptaan nutfah, iaitu setitis air mani lah, yang dia diciptakan darinya. Okey, jadi sifat yang kedua lah di dalam perbahasan sifat 20 ni, iaitu sifat qidam. Jadi sebenarnya kita dah berkali-kali dah khatam kitab akidah ni. Sifat 20 ni kita dah belajar bertahun-tahun dah. Saya di Sanwe Kayangan ni dah 8 tahun rasanya. Jadi bab akidah ni kita dah khatam 2-3 kitab rasanya. Di sini kita sambung lagi bab akidah, cuma dalam bentuk kita baca kitab Arab dan kita terjemahkan lah. Kemudian kita pergi dengan lebih mendalam lagi sebenarnya. So di sini sifat yang kedua lah, iaitu sifat qidam. Jadi qidam ini disebut sebagai sifat dengan makna umum lah. Dengan makna umum. Sifat ni dia ada dua makna. Satu makna yang umum, satu makna yang khusus. Satu makna yang umum, satu makna khusus. Sifat dengan makna umum itu ialah ma laisa bizat. Apa saja yang bukan zat itu dikatakan sifat lah. Sebab dia ada 3 saja, zat, sifat, perbuatan, kan?
Sesuatu itu dia akan dikategorikan kepada sama ada dia zat atau sifat bagi zat itu atau perbuatan bagi zat itulah. Jadi sifat ini ada macam-macam jenis. Sifat ini ada macam-macam jenis. Jadi di sini sifat itu ada dengan makna umum, ada makna khusus. Sifat dengan makna umum ni apa saja? Apa saja yang bukan zat selain daripada zat yang dinisbahkan kepada zat itu dipanggil sifat. Maka sifat ni ada yang wujudi, ada yang adami, ada yang i'tibari. Maksudnya ada sifat yang wujud, yang kita masuk wujudi ni kita boleh nampak sifat tu. Contohnya pen ni kan. Maksudnya bila tengok pen ni, pen zat ni dipanggil pen lah. Berserta dengan sifat-sifatnya. Apa sifat dia? Berwarna biru, berbentuk panjang, kemudian apa sajalah yang kita nampak, ada warna putih, kelabu kat sini. Jadi apa yang nampak pada pen tu, sifat yang kita nampak tu dipanggil sifat yang wujud lah. Sifat yang wujudi dipanggil. Sifat yang wujudi. Ada juga sifat-sifat yang tak nampak. Sifat-sifat yang tak nampak. Contohnya kita kata pen ni mahal lah. Contoh lah. Pen ni mahal. Kenapa? Tak tahu, saya beli sebatang RM500. Pen ni pun RM500? Contoh ni contoh je. Kita tak nampak. Mahal tu kita tak nampak. Atau murah atau mahal lah. Apa sajalah. Contoh je. Tapi kita tak nampak kat mana mahal tu. Kita kata dia mahal sebab kita beli bayar duit banyak. Kita beli dengan harga yang tinggi, so kita kata mahal. Tapi pada zat pen ni tak nampak pun mahal tu. Itu dipanggil i'tibari. Sifat i'tibari. Sifat dalam bentuk i'tibari. Kemudian kita kata pen ini dia adalah bersifat hudus. Maksudnya dia diciptakan. Dia bukan qadim. Dia hadis. Maksudnya pen yang dulu tak ada kemudian diadakan, dibuat. Itu dipanggil hadis. Ini dipanggil sifat salbi. Benda tu tak wujud pun dekat pen ni, tetapi kita tahu pen ni makhluk, pen ni dibuat. Dia bukan qadim. So itu dipanggil sifat salbi. Maknanya itu jenis-jenis sifat lah. Maknanya falsafah sifat. Dia panggil falsafah tentang sifat. Maknanya yang mengkaji sifat ini hukum tak wajib, tapi ini sebagai tambahan ilmu lah. Tambahan ilmu. Dalam akidah kita hanya wajib beriktikad Allah Ta'ala itu dia qidam. Maksudnya apa? Maknanya kewujudan Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan. Allah Ta'ala tu dia memang wujud. Dia bukan dia tidak ada kemudian lepas tu ada, tidak. Allah Ta'ala tu memang sedia ada. Qidam tu kalau kita nak sebut mudahnya sedia ada. Sedia ada maksudnya adanya Allah Ta'ala itu, wujudnya Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh tiada. Memang sedia ada. Itu makna qidam. Jadi sebenarnya qidam ini bukanlah sifat yang ada pada zat. Maksudnya kita tengok Allah, kita nampak qidamnya. Tidak. Sifat qidam ini adalah kategori sifat salbi. Sifat salbiyah. Yang memberi makna tidak ada tidak ada permulaan pada kewujudan Allah Ta'ala. Jadi dia bukan seperti sifat ma'ani nanti. Nanti kita akan belajar sifat ma'ani. Iaitu kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam itu. Itu sifat yang wujudi. Sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang kita boleh nampak pada zat Allah Ta'ala ketika kita melihatnya nanti di syurga lah. Adapun qidam di sini adalah sifat salbiyah, yang sifat yang kita kata madlulnya adami. Maksudnya benda tu, qidam tu tak ada pun pada zat, tapi makna dia tu, maknanya iaitu kewujudan Allah tu tidak ada permulaan. Itu je sebagai satu statement saja. Kita nak bagi tahu bahawa Allah Ta'ala ni qidam, maksudnya kita nak bagi tahu Allah Ta'ala ini kewujudannya tidak didahului oleh tiada. Dia sedia ada. Jadi tapi dia tetap juga dikatakan sifat lah. Tetap juga dia dipanggil sifat, tetapi kita kata sifat dengan makna umum.
Sifat dengan makna umum. Adapun sifat dengan makna khas itu ialah sifat ma'ani sahaja, kudrah, iradah dan seterusnya. Itu sifat dengan makna khas. Maksudnya sifat yang memang wujudi. Seperti pen ni lah, kita nampak warna biru, kita nampak warna kelabu, itu kita kata sifat khas. Sifat yang wujud pada pen tu. Semua orang nampak sifat pen tu. Itu kita panggil, ulama' panggil lah sifat yang khusus, iaitu sifat yang wujudi atau sifat ma'ani, sama je. Adapun qidam, dia bukan sifat yang khas, dia adalah sifat yang umum sahaja. Masih lagi dipanggil sifat walaupun kita tak nampak pun pada zat itu qidam. Cuma dia just nak menjelaskan makna, satu makna, iaitu zat itu permulaannya tidak didahului oleh tiada. Maksudnya tidak ada permulaan bagi kewujudannya. Sedia ada. Itu dia nak bagi tahu. Itulah namanya sifat salbiyah. Dalam bab ni dinamakan sebagai sifat qidam. Sifat qidam. Kemudian dia bagi contoh, dia kata bi khilafi Zaidin, berbeza dengan si Zaid. Biasanya contoh Zaid maknanya mana-mana manusia lah pun boleh. Saja je dia guna nama Zaid. Berbeza dengan Zaid, contohnya kewujudan Zaid, saya lah contohnya. Zaid ke saya ke, kewujudan saya tu dimulai dengan tiada. Mula-mula saya tak ada, kemudian diciptakan air mani daripada bapa saya, kemudian bercantum dengan ovum pada ibu saya, akhirnya terbentuklah air mani, gabungan air mani itu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi darah selama 40 hari, dia panggil alaqah, kemudian berubah jadi mudghah, segumpal daging, kemudian akhirnya jadi janin, kemudian ditiupkan roh, jadi. Maksudnya ada permulaannya. Dulu saya tak ada, sekarang saya ada. Dulu Zaid tak ada, sekarang Zaid ada. Maknanya Zaid tidak qidam lah. Zaid bukan qadim. Dia kadang-kadang sebut qidam, kadang-kadang sebut qadim. Apa beza dia? Sama saja. Dari satu sudut, bezanya kalau kita sebut qidam itu, dia hanya pada sifat itu sahaja. Kalau kita sebut qadim, maknanya zat plus sifat itu. Qadim tu maknanya zat yang bersifat dengan sifat qidam. Kalau kita sebut qidam saja, sifat sajalah. Kalau kita sebut qadim, maknanya zat yang bersifat qidam. Itu makna qadim. Khilaf, perbezaan pendapat antara qadim dan azali. Wakhtulifa halil qadimu wal azali bima'nan wahid atau mukhtalifani. Dan diperselisihkan adakah qadim dan azali itu bermakna satu atau berbeza. Tuan-tuan biasa dengarkan azali. Sejak azali lagi. Jadi adakah azali dengan qadim ini makna dia sama atau beza? Jadi adakah makna qadim dan azali itu sama ataupun maknanya berbeza? Maka di sini ada khilaf di kalangan ulama. Faman qala bil awwal arrafahuma biqaulihi ma la awwala lahu. Yufassiru ma bi syai'in al qadim wal azali asy-syai' allazi la awwala lahu fayashmalu zatallahi wa jami'a sifatihi. Maka barang siapa yang berpendapat dengan yang pertama, yakni semaknalah, maknanya qadim dan azali itu sama je maknanya, maka dia mendefinisikan keduanya itu dengan perkataan ma la awwala lahu, apa saja yang tidak ada awalnya, maka itulah dikatakan qadim dan dia juga dikatakan azali. Maknanya orang yang menganggap makna qadim dan makna azali itu sama, makna dia apa? Sesuatu yang tidak ada permulaan baginya. Dan dia menafsirkan ma dengan sesuatu dalam erti qadim dan azali adalah sesuatu yang tidak memiliki permulaan, maka sesuatu itu mencakup zat Allah Ta'ala dan semua sifat-sifatnya. Maka dia kata sesuatu yang tidak ada permulaan. Jadi sesuatu tu apa? Sesuatu tu termasuklah zat Allah dan juga sifat-sifat Allah yang qadim. Sebab apa? Yang qadim hanya zat dan sifat Allah. Jadi zat dan sifat Allah qadim, boleh juga kata zat dan sifat Allah azali.
Maknanya zat Allah Ta'ala qadim, zat Allah Ta'ala azali, sifat Allah Ta'ala qadim, sifat Allah Ta'ala azali, sama saja. Makna qadim dengan makna azali iaitu tidak ada permulaan. So, zat dan sifat Allah itu azali ataupun qadim dengan makna tidak ada permulaan. Faham Itu pendapat yang pertama. Dia kata tak ada bezanya antara qadim dan azali. Azali dan qadim itu maknanya tak ada permulaan. Jadi termasuklah zat Allah dan juga sifat-sifat Allah kita katakan azali atau qadim, iaitu tiada permulaan. Wa man qala bisani, dan barang saya baca dululah. Wa man qala bisani arrafa al-qadima biqaulihi mawjudun la awwala lahu wa arrafa azali bima la awwala lahu a'ammu min an yakuna mawjudan aw ghaira mawjudin fa huwa a'ammu min al-qadim. Dan barang siapa yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, yakni berbeza. Qadim dengan azali berbeza maknanya, tak sama. Maka dia mendefinisikan qadim dengan perkataan mawjudun la awwala lahu. Dia tak kata ma la awwala lahu, dia guna mawjudun la awwala lahu. Iaitu sesuatu yang wujud. Mawjud itu maksudnya sesuatu yang wujud. Yang tidak memiliki permulaan, maksudnya yang tidak ada permulaannya. Dan dia mendefinisikan azali dengan ma la awwala lahu, bersifat lebih umum di mana keadaannya boleh maujud dan boleh juga tidak maujud. Maka azali itu lebih umum daripada qadim. Jadi bezanya di mana? Bezanya pada ma dan maujud. Ma dan maujud. Bila dia kata qadim itu hanya merujuk kepada benda yang wujud saja. Yang wujud yang tidak ada permulaannya. Itu makna qadim. Tapi kalau azali, sama ada dia wujud ke atau dia tak wujud ke, dia tidak ada permulaan. Tahu saya ulang sekali lagi. Kalau yang mengatakan qadim dan azali itu berbeza, dia bezakan maknanya. Qadim dia kata apa? Qadim itu sesuatu yang wujud saja, yang tidak ada permulaannya. Kalau azali, sesuatu yang wujud ke atau sesuatu yang tidak wujud ke, yang tidak ada permulaannya. Maka di sini azali lebih umum, qadim lebih khusus. Kenapa? Qadim hanya kepada benda yang wujud saja, benda yang maujud ataupun wujud saja. Tapi azali yang maujud pun boleh, yang tak maujud atau dipanggil ma'dum lah. Dipanggil ma'dum ataupun maknanya tidak wujud. Wujud dan tidak wujud yang tidak ada permulaan. Jadi azali itu benda yang wujud dikatakan azali, benda yang tak wujud pun dikatakan azali. Tapi qadim tak boleh. Qadim yang wujud saja. Qadim yang wujud saja. So contohnya kita kata zat Allah Ta'ala itu wujud, maka dia qadim. Dan boleh juga kata azali. Tapi kita tak boleh kata manusia itu tidak wujud sejak qadim. Tak boleh. Dia salah. Manusia tidak wujud sejak qadim, itu salah. Menurut pendapat kedua lah, tak kena. Dia kena kata apa? Manusia tidak wujud sejak azali. Tu baru betul. Sebab dia tak wujud. Tak wujud ni tak boleh pakai qadim. Menurut pendapat kedua, qadim ni untuk yang wujud saja. Wujud yang tidak ada permulaan. Tapi kalau azali boleh pakai dua-dua. Wujud pun boleh, tak wujud pun boleh. Jadi kalau kita nak sebut yang tak wujud hanya guna azali, tak boleh guna qadim menurut pendapat yang kedua. So contohnya kita kata Allah Ta'ala itu zatnya wujud sejak qadim, zatnya wujud sejak azali, boleh. Ataupun sifat Allah Ta'ala wujud sejak qadim, sifat Allah Ta'ala wujud sejak azali, boleh. Tapi kalau manusia tidak wujud, manusia tidak wujud sejak azali saja. Dia tak boleh kata manusia tidak wujud sejak qadim. Itu salah. Itu tak kena lah. Menurut pendapat kedua, tak boleh. Kalau tak wujud, dia kena guna azali saja. Manusia tak wujud sejak azali. Tak boleh kata manusia tak wujud sejak qadim. Sebab tak wujud, tak boleh guna qadim. Dia hanya boleh guna azali saja. Tapi kalau wujud, boleh guna dua-dua. Bermakna azali
boleh digunakan untuk wujud dan tidak wujud, tetapi qadim hanya digunakan untuk yang wujud saja. Oleh sebab itu qadim lebih khusus, azali lebih umum. Itu pendapat yang kedua. Fayajtami'ani fi zatihi ta'ala wa sifatihi al-wujudiyah. Fayuqalu li zatihi ta'ala azaliyatun wa li qudratihi ta'ala azaliyatun. Maka berkumpullah kedua-duanya, yakni qadim dan azali, pada zat Allah Ta'ala dan pada sifat-sifatnya yang maujud. Maka dikatakan bagi zat Allah Ta'ala itu azali dan qadim, dan bagi kudrah Allah Ta'ala juga dikatakan azali dan qadim. Maka zat Allah tu kan wujud, sifat kudrah Allah Ta'ala kan wujud. Maka boleh kata zat yang qadim, zat yang azali, dan juga boleh guna kata kudrah yang qadim, kudrah yang azali. Sebab apa? Dua-duanya wujud. Wa yanfaridu al-azali fil ahwali ka kaunillahi ta'ala qadiran 'alal qaul biha. Wa inna kaunallahi ta'ala qadiran yuqalu lahu azaliyun ala hadzal qaul wa la yuqalu lahu qadimun lima arafta anna al-qadima la budda fihi minal wujud wal kaunu qadiran lam yartaqi ila darajatil wujud li'annahu halun. Dan azali itu menyendiri pada ahwal, iaitu tersendirilah. Azali itu hanya terpakai pada ahwal, yakni sifat-sifat ma'nawiyah. Seperti keadaan zat Allah Ta'ala itu berkuasa berdasarkan pendapat yang setuju dengan ahwal itu. Maka sesungguhnya keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa dikatakan baginya azali berdasarkan pendapat ini, yakni pendapat kedua. Dan tidak dikatakan baginya qadim kerana apa yang telah anda ketahui bahawa qadim itu haruslah ada padanya wujud, sedangkan keadaan berkuasa tidak naik ke darajat wujud kerana dia adalah hal. Okey, di sini dia nak bagi tahulah, okey, kita boleh kata zat Allah Taala qadim, zat Allah Taala wujud. Begitu juga kita boleh kata kudrah, sifat kudrah Allah Taala itu qadim dan sifat kudrah Allah Taala azali boleh pakai. Sebab dua-duanya wujud. Boleh tak kita kata sifat ma'nawiyah, sifat ma'nawiyah kaunuhu qadiran. Kita dah belajar kan? Yang kalau kudrah dia sifat ma'ani. Yang sifat ma'ani ni wujudi. Maka boleh katalah dia qadim ataupun azali. Okey, kalau sifat ma'nawiyah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu basiran, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Boleh tak kita kata dia qadim? Atau hanya boleh kata azali saja? Di sini kita kata kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan dan seterusnya sampai kaunuhu mutakalliman, tidak boleh kata dia qadim kerana dia tidak wujud. Kerana dia tidak sampai ke darajat wujud. Tapi dia juga tidak makdum. Itu masalahnya sekarang ni. Kan tadi disebut hanya maujud dan makdum. Makdum ni maksudnya tak wujud lah. Tetapi kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sampailah kaunuhu mutakalliman itu, dia nak kata wujud pun tidak, nak kata makdum pun tidak. Dia tengah-tengah. Dia tengah-tengah dipanggil hal. Dia panggil hal ataupun satu pendapat lagi dipanggil amrun i'tibari. The matter of statement only. Tapi taklah sampai wujud dan juga tak sampai adam. Kalau pendapat yang mengatakan hal lah, keadaan lah. Hal tu maksudnya keadaan. Maka oleh yang demikian, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, maksudnya semua sifat ma'nawiyah yang 7 itu tidak boleh dikatakan qadim. Tetapi hanya boleh dikatakan azali sahaja. Sebab dia tak sampai tahap wujud, dia hanya hal ataupun keadaan bagi zat sahaja. Faham Dan ini tak wajib lah. Ini semua tak wajib. Ini hanya sebagai ilmu tambahan. Ini bukan akidah. Ini hanya ilmu kalam sahaja sebagai tambahan sahajalah. Tak faham pun tak apa.
dia nak bahas penggunaan lafaz qadim dan azali tu. Dia kalau ikut pendapat pertama senang. Pendapat pertama sama ada wujud ke tak wujud ke, makdum ke, hal ke, amr i'tibari je, boleh je gunakan qadim dan azali, sama je makna je. Tapi pendapat kedua ni lah, pendapat kedua ni dia beza sikit, dia lebih terperinci. Dia kata tak, qadim ni hanya boleh pakai yang wujud saja. Kalau azali boleh pakai semua, wujud ke, tak wujud ke, hal ke, amr i'tibari ke, boleh pakai semua. Tapi qadim hanya untuk yang wujud saja. Ini pendapat yang kedua. Bahkan ada pendapat ketiga. Ada pendapat ketiga dia tak sebut sinilah, saya tambah je. Dua pendapat ni pun dah pening nak, tambah tiga lagi. Tak apa, sebagai ilmu saya tambah je lah. Bahkan ada yang berpendapat qadim ini dipakai untuk zat yang wujud saja. Sifat yang wujud tak panggil qadim, panggil azali. Ada pendapat lah, ada pendapat yang ketiga, dia lebih khusus lagi, lebih terperinci lagi. Dia kata apa? Qadim ni hanya untuk zat yang wujud saja. Sifat yang wujud tak boleh panggil qadim, panggil azali. Ini pendapat ketiga, lebih terperinci lagi. Jadi kalau pendapat kedua tadi, dia kata zat ke sifat ke tak kisahlah, yang penting dua-dua wujud. Kalau dua-dua wujud, sifat wujud, zat wujud, maka boleh panggil qadim. Maksudnya zat yang qadim, sifat yang qadim. Pendapat yang ketiga ni tak, dia kata zat yang wujud saja. Sifat tak boleh. Walaupun sifat tu dia wujud, tak boleh pakai qadim, pakai azali. So qadim ni hanya untuk zat yang wujud saja, ya, dipanggil qadim. Ini pendapat ketiga lah. Tapi saya tambah je lah. Saya tambah. Dia tak sebut sini, tapi saya tambah. Okey, selesai bab istilah lah. Itu hanya istilah saja. Dalil atas qidamnya Allah. Dalil atas qidamnya Allah. Wa dalilu ala qidamihi ta'ala annahu iza lam yakun qadiman kana hadisan. Li'annahu la wasitata bainal qadim wal hadis. Fa kullu syai'in intafa anhu al-qidamu sabata lahu al-hudus. Dan dalil atas qidamnya Allah Subhanahu wa taala adalah sesungguhnya dia jika tidak qadim maka dia itu hadis, iaitu barulah. Hadis lawannya maknanya baru. Kerana tidak ada perantara ataupun sesuatu yang di tengah-tengah antara qadim dan hadis, maka setiap sesuatu yang tidak ada qidam padanya maka tetaplah baginya hudus, iaitu baru. So dia panggil apa? Reverse psychology. Reverse psychology. Apa dalil Allah tu qidam? Dia kata dalil Allah tu qidam ialah kalau dia tak qidam, apa tu? Kalau dia tak qidam, dia hudus. Dia panggil reverse psychology lah. Maksudnya apa dalil Allah tu qidam? Dalilnya kalau Allah tak qidam, Allah hudus. Sebab apa? Dia ada dua je, sama ada qidam atau hudus. Apa kini qidam? Qidam ni tak ada permulaan, hudus ni ada permulaan. Ada permulaan tu kita panggil baru lah, sesuatu yang baharu. Sesuatu yang ada permulaan atau sesuatu yang baru. Kalau qidam ni sesuatu yang tidak ada permulaan, sesuatu yang sedia ada. Qidam ni sedia ada, tidak ada permulaan. Hudus ni yang baru, yang ada permulaan. Jadi dia kata antara dua je, dia tak ada tengah-tengah. Dia tak ada tengah-tengah. Dia sama ada qidam atau hudus, sama ada sedia ada atau baru. Jadi kalau Allah tak qidam, Allah baru. Jadi Allah baru tu mustahil Allah baru. Apa baru? Maksudnya dulu Allah tak ada, lepas tu Allah ada. Mustahil. Sebab apa? Kalau sesuatu tu kalau dia bukan qidam, maka dia baru. Kalau dia baru, dia bukan qidam. Dia salah satu, dia tak boleh dua-dua. Mustahil dia dua-dua. Dan juga mustahil dia tengah-tengah. Maksudnya dia qidam pun tidak, baru pun tidak. Mustahil. Dia qidam tidak, hudus pun tidak. Tak boleh. Dia mesti sama ada dia qidam atau qadim, atau dia hadis atau hudus. Tengah-tengah tak ada. Tengah-tengah tak ada. Ataupun dua-dua tak pun tidak. Ataupun dia dua-dua sekali. Dia qadim dan dia hudus. Pun tak juga. Jadi dalil dia mudah je. Allah tu bersifat qidam. Kenapa? Kalau dia tak qidam, dia hudus.
Jadi sesuatu yang tidak kidam dia pasti hudus, dan sesuatu yang hudus pasti tak kidam. Boy, main kat abang. Sini. Boy. Menangis pula. Boy. Nah. Oh, lo. Okey, wa iza kana Allah Ta'ala hadisan iftaqara ila muhdisin yuhdithuhu waftaqara muhdisuhu ila muhdisin wa hakaza. Ada soalan nampaknya. Fiqah sikit, adakah selawat nariyah ni ulama-ulama yang amal atau ada sahabat-sahabat? Okeylah, kita buka soalan lah. Pembahasan ni agak payah di sebelah ni lepas ni. Dalil-dalil tentang ni agak susah sikit, tapi tak apa, kita buka soalan, kita jawab dulu. Selawat nariyah ni ulama yang amal atau ada sahabat-sahabat? Dia ulama. Ahli sunnah wal jamaah, terutamanya mazhab Syafi'i, berpendapat bahawa selawat itu ada dua jenis. Yang pertama, selawat yang diwaridkan atau diajarkan oleh Nabi SAW. Selawat itu diajarkan oleh Nabi SAW, dan lebih kurang kalau dikumpulkan semua hadis-hadis yang meriwayatkan tentang cara berselawat itu, lebih kurang 24 hadis. Lebih kurang 24 hadis lah kalau tak silap saya. Dan semuanya berbeza-beza lah. Berbeza-beza tapi hampir sama lah. Dia tak ada beza jauh sangat. Yang penting dia ada perkataan Allahumma salli. Itu je yang paling penting pun. Yang paling penting ada perkataan Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu ala Muhammad. Itu basic selawat. Itulah yang dikatakan selawat. Jadi berbeza-bezanya riwayat yang menunjukkan cara berselawat itu menunjukkan bahawa boleh kita berselawat kepada Nabi dengan apa sahaja tambahan. Yang penting ada Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu ala Muhammad. Dalam bentuk fa'il amar, dalam bentuk doa, iaitu Allahumma salli. Allahumma salli ala Muhammad itu bentuk, kita kata bentuk insya'iyah. Bentuk insya'iyah ataupun bentuk doa lah yang zahir. Satu lagi dalam bentuk khabar, iaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Rasul. Itu dalam bentuk khabariyah, iaitu guna fi'il madhi atau past tense. Tapi maknanya tetap sama, maknanya doa. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu nak tambah apa sahaja pun tak ada masalah. Jadi 24 riwayat itu menunjukkan bahawa apa saja nak tambah lepas tu tak ada masalah. Kan biasanya tak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Macam-macam jenis nak tambah tu tambah. Hadis yang banyak yang meriwayatkan tentang selawat menunjukkan bahawa tambahan itu tak ada masalah. Yang penting ada perkataan solat atau soli, itu je. Kalau tak ada solat, tak ada soli, tak nama selawat lah. Tak nama selawat. Jadi oleh sebab itulah bila ulama' mengkaji, ada banyak lafaz-lafaz yang diriwayatkan oleh Nabi sendiri, lebih kurang dalam 24 riwayat yang semuanya mengandungi perkataan solat atau soli. Cuma yang bezanya apa? Tambahan lepas tu. Ke atas keluarga, ke atas Ibrahim, ke atas isteri, ke atas keturunan. Ada yang tambah dengan wasallim, wasallama, wasallim atau wabaraka, wabarik. Macam-macam. Maka ulama kata yang penting ada lafaz soli atau solat. Lepas tu nak tambah apa, tambahlah. Maka ulama pun mereka menambah-nambahlah lafaz-lafaz yang lain untuk menambah selawat. Tak ada masalah menurut mazhab Syafi'i. Bagi orang yang mengamalkan hadis, dia kata tak boleh tambah, itu mazhab dia lah.
Mazhab dia punya pasal lah, dia tak nak tambah tu kan. Tetapi mazhab kita, ulama kita berijtihad nak tambah-tambah. Sebab apa? Riwayat yang sampai 24 itu pun dah menunjukkan penambahan berbeza-beza. Dalam solat yang rukunnya adalah Allahumma salli ala Muhammad. Itu kan kita dah belajar rukun solat. Rukun solat yang paling pendek, sekurang-kurangnya selawat yang wajib ke atas Nabi itu Allahumma salli ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Nabi, atau Allahumma salli ala Rasul. Itu yang paling pendek sekurang-kurangnya selawat dalam solat. Cuma kita dalam mazhab Syafi'i kita pilih selawat Ibrahimiyah lah. Kita pilih selawat Ibrahimiyah. Itu yang paling afdal. Menurut Imam Syafi'i selawat Ibrahimiyah itu yang paling afdal. Jadi di sini adakah boleh kita selawat kepada Nabi dengan penambahan-penambahan yang tidak diwaridkan oleh hadis? Maksudnya kita berselawat kepada Nabi Allahumma salli ala Muhammad, kemudian kita tambah dengan lafaz-lafaz selawat yang mana tidak ada dalam hadis tetapi dibuat-buat oleh ulama, seperti selawat Fatih, selawat Syifa, selawat Tafrijiyah, selawat Nariyah dan sebagainya lah. Boleh ke tak boleh? Jadi ulama Syafi'i mengatakan bahawa oleh kerana solat itu adalah sesuatu yang disyariatkan, maka lebih baik kita menggunakan selawat yang telah diriwayatkan oleh Nabi. Maknanya selepas yang kita berselawat dengan selawat yang diriwayatkan oleh Nabi, seperti contoh yang Imam Syafi'i pilih, iaitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim tu kan, yang dipanggil selawat Ibrahimiyah. Lepas tu kita nak tambah-tambah lah. Jangan tinggalkanlah apa yang diwaridkan oleh hadis, sebab dia solat. Maknanya kita tinggalkan yang warid hadis, kita ambil yang ulama buat. Tapi sekurang-kurangnya ada lafaz Allahumma salli ala Muhammad, dah sah dah. Cuma kita nak tambah tu lebih baik, lebih afdal kita tambah dengan yang warid lah dalam solat. Kalau di luar solat tak apa. Di luar solat kita nak selawat ulama buat pun tak apa. Tapi dalam solat, oleh kerana dah Nabi ajar kan 24 jenis selawat, dan Imam Syafi'i sendiri pun dah pilih selawat Ibrahimiyah itu, kita pakailah. Tapi kalau kita misalnya orang tu dia hanya selawat pendek Allahumma salli ala Muhammad, lepas tu dia tambah dengan selawat yang lain, pun tak batal solat pun. Tak sampai membatalkan solat, tak ada masalah. Tapi yang afdalnya seperti yang dipilih oleh Imam Syafi'i itulah selawat Ibrahimiyah. Adapun di luar solat tu terpulanglah. Cuma yang dinamakan selawat itu mesti ada Allahumma salli ala Muhammad, itu paling ringkas. Lepas tu nak tambah lah, apa benda tambah pun suka hatilah. Mazhab Syafi'i tak kisah. Cuma yang dinamakan selawat itu hanya Allahumma salli ala Muhammad, itu yang namanya selawat. Nak tambah apa lepas tu kan, tibbil qulubi wa dawaiha ke apa ke, tanfarijul bihil qurab wa tuqda bihil hawaij, apa semua tu nak tambah-tambah lah. Cuma yang lebih afdal itu apa yang Nabi ajar lah. Dan apa yang Nabi ajar itu yang afdalnya selawat Ibrahimiyah menurut mazhab Syafi'i. Dan kita tak menghalang pun, nak selawat apa pun yang ulama buat tu, ya silakan. Faham Sekiranya imam berwirid berzikir sekiranya ada yang mengatakan tak perlu berwirid berzikir selepas solat fardu, alasannya sebab dah solat cukuplah. Adakah orang tu menidakkan sunnah boleh jatuh hukum syirik? Wah, tu dia. Okey. Sabit dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi berwirid selepas solat. Kalau dia nafikan perbuatan Nabi wirid yang sabit dalam Bukhari Muslim itu, kalau hadis itu hadis mutawatir, boleh jatuh kafir. Tetapi kalau hadis itu tak sampai tahap mutawatir, walaupun sahih Bukhari Muslim, tetapi tak sampai tahap mutawatir, maka dia taklah kafir, tetapi dia fasik. Dia fasik. Ini sabit jelas. Nabi wirid lepas semayang tu sabit dalam Bukhari Muslim, tak baca ke? Takkan tak baca kot, kata ikut Quran hadis. Macam mana boleh tak tahu?
Sabit Quran, Bukhari, Muslim. Bahkan dalam Bukhari itu sabit Nabi berwirid secara kuat, berjemaah secara kuat dalam Bukhari. Bukalah kitab Bukhari. Kalau dah kata ahli hadis tu kan. Macam mana ni ahli hadis tak tahu hadis Bukhari pula tu. Baca dalam Bukhari, dalam Muslim pun dah cukup dah. Sabit Imam Bukhari meletakkan tajuk bab berzikir dengan jahar, berzikir dengan berjemaah. Tak cukup lagi Bukhari. Dan Imam Suyuti mengarang sebuah kitab yang dinamakan Nataijul Afkar fi Zikri bil Jahar. Dia datangkan lebih kurang 17 hadis kalau tak silap saya, tentang hadis yang meriwayatkan tentang Nabi berzikir secara berjemaah dan berzikir secara kuat. Itu bab dalil tu, kalau orang dia tak pernah tengok dalil, tak baca kitab habis, jangan cakap pasal dalil lah. Dalil dia wujud. Tiba-tiba kata lepas solat fardu tak payah, dah solat cukup. Siapa engkau ni, pembuat syariat ke nak kata lepas solat dah cukup tu? Nabi bolehlah kata. Kalau orang biasa tak boleh kata. Kalau benda tu sabit daripada Nabi berwirid selepas solat, sabit sahih Muslim, sahih Bukhari pula tu, tiba-tiba dia kata cukup dah, tak payah. Dia malas nak buat itu, terpulang lah kat dia. Tapi dia tak boleh keluarkan hukum untuk melarang orang berwirid, tak boleh. Ini sabit dengan hadis sahih, macam mana boleh dia kata dah solat cukup lah. Melampau tu. Itu melampau. Cuma kita tak katalah dia syirik. Sebab apa? Perkara tersebut yang saya beritahu tadi bergantung kepada status hadis itu. Walaupun sahih ni ada dua. Satu mutawatir, satu ahad. Maksudnya ahad itu tidak mutawatir lah. Mutawatir ni maksudnya terlalu banyak periwayatan dia, melebihi sampai 20, 30, 40 riwayat tentang hadis tersebut. Kalau dia tolak, itu bahaya. Itu boleh membawa kepada kekufuran. Tetapi kalau hadis tu hadis ahad, dia tak jadilah sampai kafir, paling pun berdosa fasik lah. Dia fasik, golongan yang fasik, menolak hadis yang sahih. Ni sabit sahih ni, Bukhari Muslim berwirid lepas semayang. Tak puas hati buka sini je lah. Yang cakap ni tak pernah buka kot Bukhari Muslim. Saya bukan nak cakap apa, saya di madrasah ni saya mengajar Bukhari, mengajar Muslim. Muslim dah khatam 5 tahun, Bukhari dah khatam 2 tahun dah. 2 kali khatam dah Bukhari, 5 kali khatam Muslim. Baca lah. Tengok bahkan dengan syarah-syarah dia sekali, syarah Ibnu Hajar Asqalani kepada Sahih Bukhari dengan syarah Imam Nawawi dalam Sahih Muslim. Bacalah, jangan buat hukum pandai-pandai. Ini hadis ni benda sahih, bukan benda ijtihad sunat-sunat, hadis dhaif, tak ada. Sahih Bukhari Muslim. Dan sabit yang secara berjemaah dan baca kuat-kuat itu sabit. Jangan nak tolak lah kalau dah benda dah sabit dalam hadis. Sekiranya imam berwirid, berzikir dan kuat suara mic selepas solat jemaah, atau ada ustaz memberi kuliah kuat secara mic sedangkan ada lagi yang belum habis solat, adakah itu berdosa kerana tidak menghormati ibadah fardu sedangkan zikir mic dan kuliah mic bukan sunnah? Okey. Okey, memang tentang zikir lepas solat itu jangan risau, jangan takut. Sabit dengan hadis sahih Bukhari Muslim, dan secara berjemaah pun sabit dengan Bukhari Muslim, secara kuat pun sabit dengan Bukhari Muslim. Okey, itu jelas. Okey, sekarang ni ada isu lah, ada permasalahan. Kita berzikir dengan kuat. Kita berzikir dengan kuat, tetapi dalam masa yang sama ada orang sedang mendirikan solat. Contohnya dia masbuk lah. Dia masbuk, maka imam salam, dia terpaksa tambah 1 rakaat, 2 rakaat. Atau ada orang dia nak cepat, dia lepas salam dia sembahyang sunat kan. Dia nak cepat. Dia ada hal. Dia sebab wirid kan sunat. Jadi tapi dia ada hal. Dia ada hal ataupun dia wahabi tak nak wirid, lepas tu dia sembahyang sunat. Okey, macam mana? Okey, kita kata tetap sama saja, kita boleh berwirid dengan kuat, tapi kena faham. Ulama kita benarkan wirid dengan kuat ni, maksudnya kuat sampai tahap macam mana. Itu yang kita kena faham. Dan kita jangan salah guna pula. Bila mazhab kita kata boleh wirid secara kuat, jangan kita salah faham, kita pun bantai blast mic tu sampai satu Sunway Kayangan dengar, silat-silat kampung sebelah pun dengar. Jangan. Itu dah melampau. Maksud wirid dengan kuat dalam mazhab Syafi'i ini ialah imam itu wirid dengan tujuan memberi taklim kepada makmum.
Ta'lim kepada makmum maksudnya mengajar makmum wirid tersebut. Sebab tu imam disunahkan dia berpusing menghadap makmum. Sekurang-kurangnya menghadap kanan atau kiri dia dah nampak dah lah makmum. Maksudnya dia nampak makmum yang sedang masbuk atau makmum yang sedang solat sunat, atau dia nampak muka-muka baru makmum, muka-muka baru yang tak pernah datang surau. Jadi dia boleh menguatkan sekadar sampai kepada makmum yang berada di saf terakhir itu saja. Bukan dia belas sampai satu surau dengar, sampai ke orang duduk rumah pun dengar dia punya wirid tu. Hukum dia boleh jatuh haram tu. Haram dari segi mengganggu orang solat. Bahkan kalau satu orang tu baca Quran. Contohnya dia datang masjid, dia baca Quran. Dia baca dengan kuat. Tiba-tiba ada orang datang sembahyang sunat. Jadi bacaan kuat dia tu mengganggu orang yang sedang sembahyang sunat. Maka hukum dia berdosa. Tak boleh, haram. Sebab apa? Kalau ada orang sembahyang sunat tapi dia baca dengan kuat dan mengganggu orang tu, maka haram. Tapi kalau orang tu tak terganggu, orang tu kata tak apalah, kau nak wirid kuat-kuat ke, engkau nak baca Quran kuat-kuat dia, tak apa, aku tak terganggu, aku biasa, aku khusyuk, aku sembahyang je Allahu Akbar khusyuk, engkau bising macam mana pun aku tak terganggu. Itu tak apa. Haramnya itu kalau terganggu. Bukan semata-mata kuat je terus ganggu. Kalau orang tu dah maklum, maksudnya semua makmum tu maklum dah, zikir kuat dan dia tak terganggu pun, itu tak haram, tak berdosa. Dia yang berdosa haram ni kalau orang itu terganggu. Dia terganggu. Sebab benda ni subjektif lah. Boleh jadi ada orang terganggu, ada orang tak terganggu. Yang jadi haram tu kerana mengganggu, bukan kerana baca kuat tu. Baca kuat tak apa, ada sabit baca kuat. Cuma jika terganggu. Jadi biasanya kuat yang terganggu ni sebab apa? Terlalu kuat. Kita salah faham, kita pakai mic kan. Bila mic, kadang-kadang mic tu terlalu kuat. Itu yang mengganggu biasanya. Maksud zaman dulu, zaman Nabi sahabat semua mana ada mic. So zikir kuat itu tak akan mengganggu. Sebab apa? Nabi jemaah kan banyak, sahabat banyak. Yang masbuk pun jarang. Jarang. Dan yang sembahyang sunat, sebelum Nabi sembahyang sunat, tak ada orang sembahyang sunat. Itu sunnah yang sebenarnya. Masalahnya imam tak habis wirid lagi, dia dah bangun sembahyang sunat. Lepas tu dia nak salahkan imam wirid kuat. Zaman Nabi tak ada orang, tak ada sahabat yang akan sembahyang sunat sebelum Nabi habis beredar daripada tempat Nabi. Selagi Nabi tak beredar daripada tempatnya, selagi Nabi tak sembahyang sunat, tak ada sahabat pun yang akan sembahyang sunat. Ini imam belum sembahyang sunat lagi, dia dah bangun sembahyang sunat. Lepas tu bila imam wirid kuat-kuat, dia nak bising. Dia tak ikut sunnah, lepas tu dia nak bising-bising pula dah. Memang betul. Kalau imam yang wirid kuat-kuat menyebabkan makmum yang sembahyang sunat itu terganggu, memang betul. Tetapi zaman Nabi, bayangkanlah, jemaah Nabi besar. Jadi orang yang kalau betul dia terpaksa nak sembahyang cepat kan, dia terpaksa sembahyang sunat cepat. Ada sahabat Nabi seorang tu, depan Nabi sembahyang je, dia terus balik rumah nak balik cepat. Satu hari sampai Nabi panggil, kenapa engkau lepas sembahyang je terus balik? Dia kata, ya Rasulullah, saya ni ada sehelai pakaian je. Kain yang saya pakai ni, itu je yang saya ada. Saya balik cepat sebab saya nak isteri saya kat rumah tu sembahyang cepat. Jadi kalau saya tunggu semua habis, saya balik dah lambat, isteri saya akan sembahyang lambat. Sebab apa? Isteri saya terpaksa tunggu kain yang saya pakai ni untuk tutup aurat dia. Kain kami tak ada. Dia ada alasan nak balik cepat. Itu tak apalah. Jadi sebenarnya ikut sunnah betul-betul. Selepas imam selesai, imam sembahyang sunat, baru makmum sembahyang sunat. Ini imam tak selesai lagi, dia dah sembahyang sunat. Lepas tu imam wirid kuat-kuat, dia bising. Siapa suruh dia sembahyang sunat awal-awal? Kita tak katalah wajib kan, tapi kalau nak ikut sunnah, kalau betul-betul nak ikut sunnah, tunggulah imam selesai. Dalam mazhab Syafi'i kata, selagi imam tidak beredar daripada tempat solat dia, tempat imam dia, dimakruhkan sembahyang sunat. Bahkan dimakruhkan bergerak, kecuali orang yang darurat, yang ada hajat. Jadi kalau kita nak ikut sunnah, ikutlah sunnah betul-betul. Imam dah habis wirid, dah habis doa, baru kita sembahyang sunat. Maka tak adalah isu terganggu, tak terganggu. Yang masbuk itu pun, masbuk dah terbiasa lah kan. Imam pun kalau nampak ada masbuk, maka dia jangan sampai mengganggu masbuk tu lah. Imam pun kena prihatin juga. Sebab yang dimaksudkan dengan cara yang baca kuat itu,
kuat yang sampai makmum yang hadir dalam jemaah tu saja yang dengar, untuk mentaklimkan dia atau untuk mentanbih, memberi peringatan kepada dia tentang wirid. Bukan kuat-kuat sampai satu sanwi kayangan dengar. Itu melampau nama dia. Jadi sebab tu kalau kita ada memakai mic pun, bila wirid kita tolak sikitlah mic tu, buka je lah mic tu, baca wirid kuat, tapi yang makmum saf pertama kedua dengar sudahlah. Kalau makmum ada 2 saf misalnya kan, maknanya makmum yang 2 saf dengar sudahlah, tak payahlah. Yang rasa nak sembahyang sunat awal misalnya, oh, minta maaf. Anak ada koyak buku pula dah. Jadi kalau betul lah dia nak sembahyang sunat awal, sembahyanglah kat tepi ke kat ujung tu supaya tak terganggu. Ini dah tahu nak sembahyang sunat awal, nak menyalahi sunnah, sembahyang kat tengah-tengah tu. Jadi terganggu lepas tu marah. Itu pun sama, makmum pun sama juga. Konon nak amalkan sunnah tapi tak ikut sunnah. Lepas tu bila sembahyang sunat, orang habis terganggu, marah pula imam, wirid-wirid kuat-kuat. Jadi dia kena ada kesefahaman lah di antara imam dengan makmum. Jadi imam pun kuat, bukan kuat sampai mengganggu semua orang. Kuat sekadar makmum tu dengar, itu maksud kuat. Itu maksud bil jahri itu. Bisirri itu maksudnya pelan lah. Jadi jangan salah faham, bil jahri itu dia belas mic itu sampai satu sanwi dengar. Jangan. Itu salah faham kuat tu. Kuat tu maknanya makmum tu dengar. Makmum yang dalam saf, kalau ada 2 saf, cukuplah 2 saf dengar. Tak perlu sampai keluar-luar sana dengar. Itu maksud jahar. Faham jadi makmum pun yang masbuk je lah kita raikan. Kalau yang sembahyang sunat awal tu, dia dah tahu dia ada hajat, dia nak cepat, dia sembahyang sunat awal, takut terganggu, dia sembahyang jauh sikit, belakang sikit kat tepi tu pun boleh. Dan sebenarnya lebih afdal sembahyang sunat di rumah. Nabi kata, afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik solat sunat bagi seorang itu ialah di rumahnya kecuali solat fardu. Jadi sembahyang sunat pun kalau rasa sembahyang sunat terganggu, sembahyang kat rumah lah. Dan itu hadis Nabi. Nabi kata sebaik-baik sembahyang sunat di rumah. Lepas tu dia nak sembahyang juga kat masjid, imam tak habis lagi, dia nak sembahyang sunat. Lepas tu bila dia terganggu, dia marah imam pula dah. Apa punya orang macam ni? Kononnya nak amal sunnah tapi lawan dengan sunnah. Sunnah hanya makmum ni lepas imam selesai, dah habis doa apa semua, baru sembahyang sunat. Imam beredar, baru dia sembahyang sunat. Itu baru sunnah. Tidak ada sahabat yang akan beredar meninggalkan tempat solat dia setelah Nabi beredar, baru sahabat bergerak nak sembahyang sunat ke, nak buat apa ke. Itu baru betul-betul sunnah. Dah lah tak ikut sunnah, lepas tu sembahyang kat tengah-tengah tu, lepas tu komplain terganggu imam wirid kuat. Dan imam pun saya beritahu kuat itu maksudnya bukan kuat sampai satu sanwi dengar. Kuat itu sekadar makmum yang hadir di solat. Kalau 2 saf je dengar. Kalau 3 saf je dengar sudah cukup. Jadi kalau orang yang memang ada hajat, nak cepat sembahyang sunat atau masbuk tu tak boleh buat apalah, dia masbuk kan, maka imam pun jangan sampai terganggu masbuk tersebut. Dan orang yang nak sembahyang sunat ni, kalau dia nak cepat, dia nak sembahyang sunat awal, sembahyang jauh sikit lah, sembahyang kat belakang tu ke, sebab dan lebih baik sembahyang sunat kat rumah. Itu yang lebih baik, lebih afdal. Memanglah, maksudnya dia ada benda sunnah satu lagi jaga hati orang pun satu. Jadi sebenarnya yang lebih baik itu ialah menjaga hati orang beriman tu. Menjaga kesatuan di kalangan ahli jemaah tu lebih penting. Walaupun benda tu sunat, jadi tak ada sunatnya yang tidak ada amalan sunat yang mengganggu atau memecah belahkan masyarakat ni, tak ada. Cuma silapnya kita faham sunat tu apa dia. Kita silap faham contohnya berzikir dengan kuat itu diperbolehkan. Kita salah faham kuat tu, kita belas sampai kuat-kuat sampai orang pun terganggu. Itu silap kita. Bukan bukan tak ada sunnah menyuruh kita zikir dengan kuat. Sabit hadis Bukhari Muslim boleh zikir dengan kuat. Cuma kita salah faham kuat tu apa. Akhirnya kononnya kita nak amalkan sunnah boleh bila zikir kuat, akhirnya mengganggu orang. Mustahil sunnah mengganggu orang, mustahil.
Maknanya dia salah faham kuat tu. Dia kuat zaman dulu tak ada mic. Jadi dia belas sama kuat, orang terganggu. Tak boleh. Dia tak mungkin sunat tu mengajar kita sampai mengganggu orang, tak ada. Yang dimaksudkan oleh ulama kita boleh zikir kuat itu zikir kuat yang tak mengganggu orang. Ini kita pakai mic, kita belas, ganggu orang, itu masalah. Sebab selalunya takkan terganggu. Takkan sunnah tu takkan mengganggu orang lain. Dan sahabat pun dia takkan sembahyang sunat sebelum Nabi selesai. Cuma masbuk ni lah. Zaman Nabi pun masbuk ni jarang-jarang ada masbuk. Dan kalau ada masbuk pun nun jauh di sana. Saf yang ke-30, saf yang ke-40. Sahabat kan ramai. Jadi yang masbuk pun nun sampai yang ke-30. Dan zaman Nabi, Nabi wirid kuat. Nabi punya suara kuat pun takkanlah sampai ke saf 30 tu. Masalahnya kita ni sembahyang sikit. Sembahyang 2 saf, 3 saf. Lepas tu kita pakai mic pula, kita blast wirid kita. Itu yang orang komplain tu, orang yang terganggu. Dan itulah dia maknanya sebenarnya kita yang menimbulkan sesuatu akhirnya menyebabkan benda tu jadi salah faham. Kita datang lambat, lepas tu akhirnya masbuk, lepas tu imam wirid kuat, kita marah. Kita tak wirid, kita sembahyang sunat awal, lepas tu imam wirid kuat, kita terganggu, kita marah. Imam pula pergi wirid kuat-kuat sampai satu kampung dengar pun menyebabkan orang marah. Kita yang salah faham sebenarnya. Syariat ni cantik dah. Syariat ini dah cantik. Kita je yang salah faham. Yang makmumnya pun salah faham, yang imamnya pun salah faham. Kalau semua amalkan sunnah, semua faham dengan betul, takkan jadi ketegangan punya. Takkan jadi ketegangan. So, kesimpulan dia sebelum saya habiskan, maknanya berwirid lepas solat itu sabit dengan hadis yang sahih Bukhari Muslim, bahkan berwirid secara berjemaah dengan kuat sabit dengan hadis sahih Bukhari Muslim. Kalau nak cari buku yang khusus, Imam Suyuti, Imam Nawawi ada karang khas tentang bab ni. Cuma itulah bila ada orang sembahyang sunat, ada orang masbuk, ada kita kena pandai-pandai lah. Imam kena pandai. Kena pandai menyesuaikan keadaan. Jangan blast mic tu kuat-kuat sangat. Maksud kuat itu hanya sekadar makmum yang hadir tu dengar tu saja. Dan takkan terganggu punya confirm. InsyaAllah aman damai masjid kita, surau kita. Cukup Wallahu ta'ala alam. Setakat tu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan, dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Amin wa iyyakum.